رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kelas PDPR bersama dengan Ustaz. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan sains dan alam. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya, iaitu unit yang kedua, alam semesta dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tengok hubung kait di antara kejadian alam yang berjadi ni, dengan ilmu sains lah. Tapi sebelum tu Ustaz akan jelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan alam ini dan berapakah bahagian alam ini yang perlu kita ketahui. Jadi anak-anak murid semua boleh buka buku akidah 36 unit yang kedua. Unit yang kedua, alam semesta dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini terbahagi kepada dua. Seperti yang kamu lihat dalam buku tu, dia ada dua kotak kan. Jadi pada hari ini Ustaz akan terangkan kotak yang pertama, iaitu alam nyata, masyahadah. Alam nyata yang kita boleh lihat. Apakah maksud alam nyata tu? Jadi Ustaz akan baca dan terangkan. Alam nyata bermaksud alam dunia yang boleh kita lihat, menggunakan mata kita. Guna mata kasar ni kita boleh lihat. Itu maksudnya alam nyata. Contohnya seperti gunung, kita nampak ada bukit, kita nampak ada pokok, kita nampak ada sungai, ada laut. Itu semua termasuk dalam alam nyata. Yang apa sahaja yang kita nampak dekat sekeliling kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh lihat menggunakan mata kita ni. Dengan mata kita ni kita boleh lihat. Adanya pokok, adanya sungai, adanya gunung, adanya matahari, adanya bintang, adanya haiwan, ada binatang. Jadi itu semua termasuk dalam alam nyata. Alam nyata yang boleh kita lihat. Yang kedua, yang sebelah dia, kotak yang sebelah dia adalah alam ghaib. Alam ghaib. Alam ghaib ni bermaksud alam yang tidak boleh kita lihat. Yang kita tidak boleh lihat dengan panca indera kita. Guna mata pun kita tak akan nampak. Kita gunalah apa sahaja alat pun untuk membantu mata kita ni lihat, kita tak akan nampak. Itu alam ghaib. Alam ini diyakini, kita yakin alam ini wujud. Kita pasti dan yakin dengan iman kita. Kita belajar tentang rukun iman, kita tahu hari akhirat tu ada. Kita tahu ada syurga, ada neraka. Kita tahu hari pembalasan itu wujud. Itu bermaksud alam ghaib yang kita tak nampak dengan panca indera kita, tapi kita yakin di dalam hati kita. Kita meyakini dengan hati kita, dengan iman yang kita ada, bahawa alam akhirat itu wujud sebenarnya. Dan memang ada balasan yang Allah telah letakkan. Apabila kita dah mati nanti, ada satu alam lain yang kita akan masuk, iaitu alam barzah, alam selepas kita mati. Alam yang kekal abadi sampai bila-bila. Itu alam itu memang kita tak nampak dengan mata kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam-alam yang ghaib ini. Allah ciptakan alam nyata, Allah ciptakan alam ghaib. Tujuannya untuk kita sentiasa ingat bahawa apa sahaja yang berlaku di dalam dunia ini, yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak, adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Kita tak dapat nafikan lagi kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh cipta alam yang nyata, kita boleh nampak dengan mata kita, kita boleh lihat. Dan Allah juga cipta alam ghaib, yang kita tak boleh nampak, tetapi kita yakin alam ghaib itu pada suatu masa nanti kita akan laluinya juga. Selepas kita mati.
Jadi kedua-dua alam ini adalah bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bijaknya Allah menciptakan dunia, tempat persinggahan sementara untuk kita sentiasa beribadah kepada Allah. Kita solat, kita puasa, kita mengaji, kita belajar, kita buat perkara yang baik, bantu orang. Semua perkara-perkara baik ni kita buat dekat dunia ni. Waktu dekat alam nyata ni, sewaktu kita masih hidup lagi di sini. Sebelum Allah tarik nyawa kita, Allah ambil nyawa kita semula dan kita akan mati, dihidupkan semula di alam ghaib yang kita sendiri tidak pernah nampak. Hatta sampai sekarang ni tiada orang yang boleh menceritakan sebetul-betulnya bagaimanakah yang dikatakan alam ghaib. Sebab semua orang tak tahu rupa alam ghaib yang sebenar macam mana. Syurga macam mana, neraka macam mana, kita dengar cerita daripada orang. Syurga ni tempatnya best, neraka ni tempatnya ada orang kena azab. Itu yang kita dengar cerita. Tapi sebagai manusia, kita punya akal fikiran kita ni terbatas untuk fikir, macam mana syurga tu ada apa yang sampai orang cakap best sangat, neraka tu ada apa sampai orang takut, semua takut. Itu kita tak boleh nak fikir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kedua-dua alam ini supaya kita sentiasa ingat dan kita sentiasa yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kesemuanya di atas kuasanya sendiri. Tiada bantuan sesiapa pun. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia ini dengan sebaik-baik kejadian. Jadi jelas, alam yang kita boleh lihat iaitu alam nyata, dan alam yang gaib yang kita tak boleh lihat dengan mata kita. Tapi kita yakin dengan iman kita belajar dekat sekolah, ustaz pesan hari kiamat ni macam mana, syurga macam mana, kita yakin bahawa hari itu wujud dengan iman kita. Jadi selepas ini ustaz akan bacakan satu dalil, muka surat yang seterusnya, untuk kamu fahami bukti bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini, bukti kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita tengok muka surat sebelah. Baiklah, kita sambung lagi kepada dalil nakli Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi anak-anak semua boleh buka muka surat 37. Jadi ustaz akan bacakan, kamu dengar baik-baik dan ustaz akan terangkan maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini daripada ayat surah Al-Baqarah. Ayat 117. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi berserta keindahannya. Apa sahaja yang cantik yang kita lihat dekat muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dekat dalam media sosial, dekat YouTube, tempat-tempat dekat luar negara sana, ada tempat yang cantik, ada air terjun yang cantik, ada laut yang lawa, warna biru, warna hijau, jernih airnya. Semua itu keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan. Allah dia nak buat apa sahaja dekat dunia ni boleh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan nak jadikan air sungai warna biru, boleh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan air sungai warna merah pun boleh juga. Apa sahaja yang Allah berkehendak ia jadi. Allah tu boleh cakap jadilah engkau, kun fayakun. Jadilah engkau, maka ia akan jadi. Allah Ta'ala tinggal cakap sahaja, tinggal cakap dan sebut je, jadilah engkau, maka sesuatu itu akan jadi. Itulah kelebihan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang tiada bandingannya dengan mana makhluk pun. Okey? Itulah dia bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Jadi kita kena ingat bahawa pelajaran kita hari ini, kita kena kenal alam kita, alam yang kita boleh lihat, yang kita ada hari ini. Kita harus bersyukur pada Allah. Allah bagi kita kehidupan yang baik, alam yang sangat-sangat cantik. Malaysia ni untungnya lebih sebab kita ni bukan dalam negara perang yang hari-hari kena bom, rumah hancur, pokok tumbang. Kita tak dapat lihat semua tu depan mata. Okay? Kita bangun-bangun, ada bunyi burung, ada sejuk angin, ada daun-daun yang hijau, pokok-pokok yang besar. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita percayalah pada suatu hari nanti, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita, Allah akan tempatkan kita di satu alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat nanti, alam barzah nanti, untuk kita hidup selama-lamanya nanti. Okey? Jadi ambil peluang, gunakan ruang yang ada pada hari ini untuk kita terus beribadah kepada Allah. Buatlah apa sahaja aktiviti lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Belajar sungguh-sungguh. Okey? Time ni je kita guna untuk kita beribadah kepada Allah. Bila kita dah mati nanti, dah tak sempat dah kita nak ibadah, Allah dah hitung amalan kita. Jadi masa yang ada ni kita gunakan sebaiknya. Buat baik banyak-banyak, bantu mak ayah selalu, dengar cakap mak ayah selalu, dengar cakap ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, guru-guru. Ambil peluang yang ada, buat sebanyak kebaikan yang boleh. Sebab kita sendiri, ustaz tak tahu, kamu sendiri pun tak tahu bila kita akan mati, dan Allah akan tarik nyawa kita. Kita tak tahu. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kita jelas menampak, kita jelas boleh lihat kewujudan alam ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari dan waktu yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusan